Jambu. Buat apa tu? Nak buat apa jambu-jambu tu? Sedapnya. Tapi bulan puasa boleh makan ke? Jom kita masak-masak bersama APSS. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar? Sihat ya? How are you? Fine? Ni hao ma? How? Sekali lagi bersama Abang Pencen Tuki dalam santai masak-masak. So hari ni special Abang Pencen Tuki buatkan satu, kita nak kongsi satu resipi ringkas cara mudah macam mana Abang Pencen Tuki buat alua jambu air. So jom kita tengok apa bahan-bahan yang diperlukan. Okey. Dalam proses jambu air ni, nak buat alua jambu air ni, macam-macam halua ni, sebenarnya yang diperlukan, yang mustahilnya mestilah ada jambu. Tengok ni, ini jambu fresh lagi saya petik pagi tadi tu. Nampak ni, ini fresh daripada depan rumah sahaja, daripada kebun bandar Abang Pencen Tuki ataupun di kebun tanah Sekakang Kera. So yang bahan-bahan yang lain saya perlukan, tu dia saya perlukan garam, garam kasar. Biasanya saya perlukan garam kasar dan gula. Okey. So sebenarnya untuk buat halua ni macam-macam kita boleh gunakan. Kita boleh buat alua betik, alua betik boleh, alua kedondong boleh. Apa yang ada dekat kebun Abang Pencen Tuki, alua betik, ada kedondong biasa saya buat. So bila gunakan alua kedondong, alua betik, dia punya proses dia agak sedikit berbeza. Kalau alua jambu dan juga alua kedondong, saya akan gunakan garam. Manakala untuk alua betik saya tidak gunakan garam, tetapi saya akan gunakan air kapur. Berbeza kan. So garam untuk alua jambu air dan juga alua kedondong. Tetapi air kapur untuk alua betik. Untuk alua betik. So jom terus kita tengok macam mana proses dia. Air ni kita perlu kemaskan dia. Saya buang dia punya tampuk dia ni. Kita tengok. Saya buang dia punya tampuk. Saya tunjukkan jambu air ni, saya buang ni tampuk dia ni. Tampuk ni bahagian bawah dan dia punya cuping ni saya buang. Kenapa saya buang bahagian ni? Saya buang bahagian ni, saya buang. Saya tunjukkan sekali lagi. Ini jambu ni dibuang. Maknanya bahagian ini kelopak dia ni saya buang. Kelopak dia ni saya buang. Kelopak yang ni saya buang. Yang bahagian ni saya buang. Kemudian saya belah dua. Saya belah dua. Tengok. Close. Ambil gambar dekat. Proses dia. Lepas tu saya belah dua. Saya belah dua. Ini jambu dia segar lagi. Seelok-eloknya gunakan jambu yang segar. Dan kalau untuk proses membuat alua ni, sebenarnya kalau jambu tu jangan terlalu masak sangat. Kalau terlalu masak, banyak risiko dia. Sama ada serangan serangga ataupun terlalu berair. Jadi saya seelok-eloknya gunakan jambu yang sedikit muda macam ni. Macam ni. Jambu yang muda ni dia pejal sikit. Pejal dan air dia kurang sedikit. Tapi ni tak sempat nak buat ni. Jambu-jambu dia dah dah membesar masa hujan. So apa yang kita buat ni supaya apa tahu bila kita buang dia punya ni, so garam mudah meresap. Garam mudah meresap dan juga gula juga mudah meresap untuk proses penggaraman, dan gula juga mudah meresap untuk proses pengaluan. So kita tengok apa yang kita dah peroleh.
Bila kita dah buat proses dia, kita dah ni, dah potong-potong, inilah ni hasil dia. Ni hasil dia. Kita cuci bersih jambu ni barulah kita buat proses penggaraman. Tengok cantik nampak bersih dah bersih, kita akan buat proses penggaraman. Kita buang di kulit Ini garam garam kasar garam kasar tengok ini garam kasar okey. So kita pertama-tama kita buat proses penggaraman Kita proses penggaraman ni tujuannya kita nak keluarkan air jambu tu taburkan garam kasar cukup ni okey. Lepas itu kita aduk-aduk dia aduk-aduk rata aduk-aduk rata macam tu aduk-aduk rata. Lepas tu kita masukkan dalam kita ulang sampai proses ni habis tidak mudah busuk kalau kurang garam pun tak boleh. Jadi garamnya cukupnya supaya dia tidak busuk dia akan mengeluarkan air so kita simpan dah dah garam dah cukup macam tu kita tutup tujuannya untuk mengelakkan daripada lalat kalau lalat masuk tak guna kita nanti berulat kita tutup. Bila kita dah garamkan lebih kurang dalam ini saya garamkan lebih kurang dalam 2 hari 2 hari saya dah garamkan macam ni dia dah mula keluar air nampak dia keluar air bila kita garamkan dia keluar air macam tu dia dah keluar air macam tu biasanya ni saya tunjukkan cara dia dia akan keluar air macam ni. Kita akan tapis kita tapis dan kita akan cuci nanti saya akan tapis dan kita cuci kita tapis, kita cuci bersih nampak semua dia dah mula pucat yang ada so air dia ni air garam dan kita boleh gunakan juga so yang ini saya akan cuci dulu. Kita cuci bersih ini sebab dia masin dengan garam jadi kita kena cuci semula ataupun biasanya eloknya kalau kita rendam macam ni dengan dalam air macam ni dalam kapasiti yang banyak ni kita rendam dalam lebih kurang 1,5 jam ke ataupun dalam 2 jam ke garam dia ni kita baru toskan kita dah nak buang air jambu tu kita buang air jambu tu dan kita juga nak buang garam dia tu sebab ini garam masin kalau tanpa garam dia dalam proses dia nanti dia tak keluar jadi busuk kalau tanpa garam. Garam ini adalah untuk tujuan pengawitan jambu ni telah saya bilas dengan air bersih. So kita nak buat proses gula penggulaan tapi sebelum buat proses gula tu sebenarnya kita perlu kurangkan kandungan air dalam jambu tu biasanya ni saya akan gunakan penindih ni so macam ni kita akan tindih dengan lesung bila ditindih dengan lesung tu nanti dia akan keluar air dia dah air dia akan menitis macam tu nampak air dia menitis so biarkanlah sehingga air itu susut bila telah susut air itu susut macam tu barulah kita buat proses penggulaan. So untuk sesi yang ini so saya akan buat proses dia dah nak susut dalam lebih kurang dalam 1 hari ke macam tu dia akan susut lah ini baru saja so lepas tu kita akan buat proses penggulaan pula
Inilah keadaannya jambu air yang telah kita bagi pemberat tadi. Dan ini air dia air yang dah nampak tu, air ni kita tak gunakan kita akan buang. Jadi kita akan buat proses penggulaan kita buat proses penggulaan. Kita bagi gula it's very simple cara dia ini cara mudah jadi kita dapat kadar gula dia memang agak banyak sebab apa, kalau kita gunakan gula banyak kita tak perlu masak terlalu kerap jadi kita boleh kurangkan proses kita dia bercampur sendiri, nampak ini cara abang fikir tu bila campur gula tu dah campur macam tu lebih kurang dia, kita akan simpan dalam bekas tertutup mustahabnya bekas ni mesti tertutup jangan tak tertutup sebenarnya kalau proses dia akan gunakan gula yang banyak alua gula tak cukup dia akan berbuih-buih jadi busuk jadi perlu satu lagi kalau gula dia tak banyak dia punya proses pemanasan kita nak kena panaskan terlalu kerap dah tengok dah cantik macam ni kita letak ulang hingga habis begitulah proses dia sehingga selesai so dah selesai macam ni, dah cantik macam tu, kita letak gula supaya dia makin dia banyak gula sebenarnya makin elok ini adalah proses buah jambu batu ini adalah jambu air yang telah dibuat halua. Nampaknya dia masih dalam proses berbuih-buih lagi dan belum pernah air gula ni dimasak. So yang ini nanti kita akan tapis kita akan ambil airnya, kita akan tapis dan lepas tu airnya kita akan masak so ini adalah jambu air yang telah kita jadikan halua, baru menjalani proses penggulaan so belum pernah lagi diambil dia punya air dia untuk kita tujuan dimasak supaya dia pekat sedikit likat dan kita masukkan so saya akan keluarkan kandungan air dia dulu so kita keluarkan so bila dah tos macam ni kita berhentilah dan kita tapis so kita tapis nampak cantik buah-buahan yang dah kita tapis tadi so kita yang ni nanti kita akan bagi ataupun tuangkan semula dengan air buah-buahan yang telah kita masak tadi, air buah yang tadi masak tadi sehingga sejuk baru kita masukkan dalam ni semula dan proses itu kita ulang sehingga kita betul-betul confirm ia tak berbuih lagi dan confirm jadilah kemanisannya mengikut cita rasa kita lah dia kalau lebih manis lebih elok dan lebih tahan Okey, tentu sahabat bertanya kenapa warna merah ni cantik macam ni Dia ada dua pendekatan sama ada kita gunakan warna merah asli ataupun warna merah yang saya gunakan daripada pewarna sirap Untuk yang ini memandangkan dia buah-buah ni buah-buah kecil yang berwarna putih. Masa proses jatuh dia tu buah-buah tu warna putih, so warna tu tak cantik So saya gunakan warna sirap. Tetapi kalau buah tu betul-betul ranum, masak ranum, dia tidak perlu kita bubuh warna Saya akan tunjukkan perbezaan warna asli dan juga warna sirap Yang ini adalah warna sirap. So
Yang ini adalah warna jambu asli, tidak menggunakan pewarna. Tengok, kalau kita tengok warna dia nampak merah juga, tapi tidaklah semerah yang tadi. Ini original color. Nampak. Jadi kalau untuk tujuan presentation, memanglah dia agak kurang menarik, tetapi dari segi kesihatan mungkin dia lebih bermanfaat. So ini adalah warna original dia. Warna si jambu. Biarkan dia menggelegak sehingga betul-betul buihnya hilang. Sebab tu kita kena gunakan kuali yang besar, yang mulut dia lebar, supaya tidak berlaku proses penumpahan, dia melempah-lempah keluar. Kalau kita gunakan periuk yang mengkum, biasanya dia akan melempah keluar, sebab buih dia ni. So kita tengok gulanya menggelegak cantik macam ni, kita masukkan gula. Nampak tak bila kita masukkan gula, dia terberhenti proses menggelegak dia. So kita kacau-kacau lah untuk mengelakkan gula tu daripada berkerak di bahagian bawah. Kita kacau-kacau sehingga dia menggelegak, mendidih sekali lagi. Ini gula tu betul-betul masak dan larut. Gula larut, dimasak panas, kita matikan. Kita tunggu dia menggelegak sekali lagi. Dia nampak buih-buih kecil ni macam ni, maknanya gula ni betul-betul telah masak dan kita boleh matikan. Air gula dah naik. Terus kita boleh matikan dan kita angkat. Kita boleh angkat air gula ni. Bismillah. Kita sejukkan gula ni sehingga dia boleh digunakan untuk dituang ke dalam bahan-bahan alwa kita tadi. So kita akan masukkan air sirap, air sirap buah-buahan yang telah kita panaskan, dah sejuk. So kita bila dah sejuk macam ni, kita akan masukkan dalam halua yang telah kita keringkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan. Dah sejuk baru kita masukkan semula. Dia kena tunggu sampai sejuk, betul-betul sejuk baru kita boleh masukkan. So kita akan ulangilah proses ni sehingga gula-gula ni, sirap gula surat daripada gula buah-buah ni meresap betul-betul ke dalam. Sebab nanti dia akan timbul ni sebab dia dah padat. Kalau jambu-jambu ni kalau kita tak usahakan, dia mubazir, jadi kita tambah nilai, kita boleh jadikan dia buah-buahan kering untuk pelbagai kegunaan lah nanti. Kita biarkan dia sehingga masak dan kita ulangi proses ni sehingga betul-betul tak ada buih dan buah-buah ni diresapi oleh halua ni. Buah-buah ni diresapi oleh dia punya air gula ni lah. So kita tunggu sehingga betul-betul jadi baru kita jemur.
Okey, saya tunjukkan proses selanjutnya. Bila kita dah buat proses penggulaan tu, maknanya bahan-bahan tu akan berinteraksi. Gula dan jambu air akan berinteraksi, dia akan keluarkan air. Jambu air akan keluarkan air dia. Ini ada sebahagian saya tunjukkan tadi sebahagian. Maknanya air yang ni yang perlu dipanaskan dipanaskan dan disejukkan. Lepas tu masukkan semula ke dalam campur dalam dalam alur jambu ni dibuat secara berulang-ulang sehinggalah tidak berbuih. Yang ni dah tak berbuih Kalau ikutkan proses awal dia dah berbuih So kita buat berulang-ulang sehinggalah alur itu jadi. Okey. Dan inilah hasilnya bila telah lebih kurang dalam sebulan ke macam tu, dia dah meresap macam ni. Saya dah toskan semua jambu-jambu tu, dah toskan. Saya tindihlah dia Kemudian kita akan tindih dia dengan batu lesung ataupun apa-apa pemberat supaya dia mudah kering mudah gitu. So bila dah bila air dia dah kering, barulah kita jemur. So itulah seberingkasnya proses yang paling mudah untuk saya membuat alua buat ni. Nanti saya akan kongsikan klip-klip gambar atau video yang lain yang mana proses ini telah dijalankan dengan sempurna untuk mendapatkan hasil alua jambu yang sedap gitu, dan berkhasiat. So jangan lupa untuk sharekan video ni dan untuk mencuba resepi ni. Caranya mudah saja dan kos dia pun tidaklah begitu tinggi. Kita dapat memanfaatkan buah-buahan yang terbuang yang banyak tapi tidak digunakan. Biasa diorang biarkan aja jambu tu tak digunakan. So bolehlah dibuat alua ke, dibuat jeruk ke. Tapi buat jeruk saya tak tahu prosesnya, saya belum buat. Yang untuk alua ni saya kongsikan cara mudah dia. Lebih kurangnya pertamanya petik jambu, bersihkan. Lepas itu kita buat proses penggaraman, buang air garam dia. Lepas tu cuci, tindihkan dengan bahan pemberat. Bila dah elok, cantik macam itu, kita gaulkan pula dengan gula. Bila campur dah gaul dengan gula-gula, proses pemeraman tu berlaku di mana gula dan buah-buahan berinteraksi, dia keluarkan air. Air daripada jambu batu tu kita panaskan. Bila dah panaskan, kita sejukkan. Bila sejuk, kita masukkan ke dalam bekas yang untuk menyimpan alua tu, dan besoknya kita ulang proses tu sehinggalah jadi. Kita jemur jambu yang telah kita toskan tu sehingga garing. Tu dah ditoskan, kita jemur Kita jemur dekat matahari yang terik. Kita jemur. Jemur halua jambu tu sehinggalah kering. Memakan masa 2-3 hari jugalah bergantung kepada cuaca matahari tu, kepanasan dia. Kalau panas dia terik, cepatlah dikering. Tengok bila dia dah mula ni dah jadi macam ni lah dia. Macam ni dah mula cantik lah tengok kita jemur sehingga kering rupa dia macam ni. Kita jemur sehingga dia kering Begitulah mudah ni sebenarnya. So jangan lupa subscribe, like dan share. Dan bagi yang telah subscribe dan like dan share APSS, saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah.